وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengurusi yang dikasihi, Tuan Presiden BMI UM yang namanya saya tak sempat tu. Nanti saya sebutkan salah kan. Dan pengarah program tadi Saudara Suhaili. Tuan Suhaili Tuan Azhar. Betul. Betul. Dan technical man kita yang akan membantu kita sejak ini, tuan-tuan pimpinan AJK Muslimah dan Umat sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sama-sama berkumpul. Kalau kita ambilkan satu ayat Quran sebagai mukaddimah untuk bertolak, maka apa agaknya kita kata, kalau kita faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ayat 10. Tak ada benda lain yang patut dibetulkan dalam setiap niat kita nak buat apa benda pun. Pastikan bahawa sekecil-kecil pun benda ini akan ada nilai di sisi Allah. Ma'ruflah dia, terekam dia dan akan dibawa semula ke akhirat esok. Demikian juga sebaliknya, kalau benda itu sebesar Zahra sekalipun, benda tak baik akan di akhirat esok akan ada lah. Dengan mukaddimah yang sekecil itu tetapi sepenting itu, dia akan mengikat niat kita untuk pegang apa jua benda. Bismillah, molek kata orang. Nak jadi amal ke dok? Kau nak jadi magic show begitu je. Macam saya ni, pegang ni, saya kena pastikan, is it going to be a good magic show? Am I going to be David Copperfield ke apa ke? Ataupun I have something to say, and whatever words that I would say would mean something in the hereafter, in the akhirah. Tak mahu tulis kat dunia aja, kerana populariti, kerana nak sebut nama dia, semua orang suka kat dia, semua orang fan kat dia. I'm not going to do that, simply because hidup ni kita tahu di sana nantinya bekas yang kita perlu kita di sana. Dengan mukadimah itu, maka saya kembali kepada tajuk. Tajuk yang ada kepada kita ini mengenal murabbi, seorang murabbi. Jadi kita kena faham tajuk juga dulu. Nanti silap tajuk, cakap pusing, markah tak boleh nak bagi. Walaupun begini rupanya, tak jadi silap tajuk. Jadi begitu, saya nak cuba faham dulu tajuk yang diberi itu apa ya. Cik Wan Zuhair, kau cakap betul kan? Memori ni satu payah. Kalau nak didefinisikan memori kena payah. Tapi something to do with memory lah. Ingatan kita terhadap satu orang. Satu orang ni nama dia ni Abdul Aziz Nikmat. Lalu punyalah dia tadi baik lalu dimartabatkan orang, dinobatkan orang sebagai tok guru. So kita cuba faham kenapa harus kita kenal orang ni. Orang lain nama Aziz, nama Muhammad, nama apa tak Aziz, berapa ramai Aziz. Tu ni Aziz, kawan saya, dia biasa rumah saya Panji Bijau. Nama dia ni Aziz bin Afiq, kata salah. Bin apa? Ni Aziz bin Aziz Afiq. Banyak pergi rumah saya. Tapi dia tidak sepopular ni Aziz yang kita nak bicarakan ni. Why must kita sibuk nak bincang ni Aziz? If not because he is very, very important. Dan kita soal begitu, baru kita nampak
So this must be somebody. Boleh ya? Dengan begitu, saya cakap-cakap yang ada guideline ni Mama, kau jangan cakap buat ada. Tapi zaman sekarang nota dia macam itu ya. Tapi I have something that jolts me from point to point ya. Dia ni masyhur kerana sifat beragama dia, dan dia cuba secara sedaya upaya untuk committed dengan agama, semangat agama itu. Lain tu saya teliti dah tu. Tuan-tuan ya, ada orang agama tapi dia tidak bercadang pun untuk committed dan bersifat memberikan komitmen yang penuh. Ni Aziz sebaliknya, kalau dia membawa satu briefcase, dalam briefcase dia ni seluruhnya ada Islam. Buka zip briefcase dia ni Islam keseluruhan. Baiklah, kita bawa beg kita, buka dalam beg kita ada tiket LRT pun dalam situ lah. Kadang-kadang kopuk yang 2 hari lepas ada lagi orang tu. Coklat ada dalam tu. Ada buku nota pun ada. Ada macam-macam lah. Baik buruk ada dia tu. Yang baik pun ada, yang buruk pun ada. Saya tu nak cakap orang saya ada juga. Apa-apa baik dia. Tapi dia Aziz secara analoginya buka briefcase tu. Semua. Izal kan? Itulah kita kata letakkan senara pemimpin 100 orang di Malaysia ni. Ambil dia yang ke-100, tengok dalam beg dia apa yang ada. Yang 99 lagi. Cuba. Itu analogi yang mudah. That makes him very important, very special. It's very special. Di atas dasar komitmen dia terhadap Islam itulah. Saya tak cakap dia 100% jadi Islam terbaik dan tidak itu dah jadi Nabi. Alahkan Nabi ada kesalahan, tak sifat maksum. Dia pun tidak mengaku dia maksum, tetapi komitmen itu penting. Ada orang dia tak berapa nak komit pun, nak sebut dia beragama tu dia malu-malu. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, Rabb. Malu sangat nak sebut Rabb. Nah, ada setengah orang dia moden, makin terhakis, makin nipis, makin terasa sedikit punya orang putih dia habis kata nak sebut Allah tu malu. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Ilahi. Sebutlah Al-Aziz Jabbar. Kalau kita dah baca tadi 99 sebut mana-mana Lumaya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Mutakabbir, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Qahhar, dengan segala sifat-sifat. Tengok betapa jauh dan terhakis jiwa agama. Kita tak rasa lalat apa guna jiwa agama ni, tak berapa nak naik di kalangan orang kampung, tapi lalat sangat apa pemimpin yang duduk di barisan nombor 1 negeri yang sepatutnya komit terhadap Islam, tiba-tiba nampak macam kawal. Ini yang jadikan kita dah 60 tahun rambut kemerdekaan, tapi mari kita bertajuk asal tapi tak lagi tajuk lagi ni. Boleh dengar suara saya ni? Boleh ya? Boleh. Saya tak nak cakap kuat-kuat sangat kan nanti waktu mengganggu. Tidak romantik lah. Let's be a bit romantic here. Perempuan kadang-kadang dia nak ada tu keluar dalam YouTube nak tak mahu kahwin ni nak ambil orang asing. Agaknya apa sebab dia lebih romantik. Korang mengada-gada ni nak yang romantik lah apa lah. Tapi esok kau kahwin dengan Bangla benda lain saja terusin sikit kadang-kadang kita easily carry away. Tapi yang ini bagus. Balik ke sini. Saya ni terakau sebenarnya as we go along. Ada tempat serius, ada tempat ketika kau.
atas kesedaran tunduk penuh kepada Allah. Dia nak bawa dan buktikan keupayaan Islam ni, agama yang katanya, dan memang begitu pun, agama yang sesuai dengan sepanjang zaman, applicable to all at every stage of life. Sesuai pula, bukan hanya untuk orang Melayu, Cina, Siam, Sikh, Boyan, Melayu, orang putih, Jerman, semua sepatutnya selesai. Bukan hanya kepada makhluk manusia, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Jadi dia yakin tentang ini, lalu dia bawa. Dan benda yang tak lekang dalam tema yang dibawa oleh Tuan Guru Abdul Aziz ini adalah dua benda. Satu, di ujung dunia ni tuan-tuan, dia kata ada akhirat. Ingat baik. Dipasaknya paksi hidup ini, dunia lawannya akhirat. Di ujung sana, sama ada kau nak jadi orang petani, orang bandar, orang kampung, rumah besar, rumah teres, duduk di negeri tepi laut, duduk tengah kolam air, engkau akan jumpa dengan Allah di akhirat kelak. Ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada neraca timbangan. Di ujung timbangan itu ada soal jawab, hendaknya juga neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi pula. Dia pasak itu. Cuba dengar keset-keset dia yang lama-lama, sampai dia sebutkan kita semua ni nari daripada Adam. Dah benih yang satu. Maka kita ada beradik. Walaupun orang Cina, orang Siam, orang India, orang asal Adam dan Hawa. Itu yang Cina, India ni anggap. Dan itulah dia, daripada situlah cetusan kepada semangat menerima antara satu sama lain. Lalu dia akhirnya diterima oleh bukan hanya orang Melayu miskin kaya, bukan hanya budak Melayu, budak muda, bukan hanya orang Melayu, orang perempuan, orang bulu. Orang jatah, orang Tino, asal pakai jatah Tino ni, apa perlu kan? Orang sin, sebab ambo pakai jatah Tino. Orang jatah, orang Tino, orang India, orang Cina, orang Melayu, orang Sikh, orang Gali, orang Siam, orang putih, orang miskin, orang kaya, orang tepi laut, orang duduk sebelah laut, semua pakat terima. Kecil Kelantan dah sekali ni. Panas sangat panggil aku orang Kelantan. Itu yang saya cakap kadang-kadang masa baku juga. Nanti kau apa pula cerita ni. Okey, kita cakap baku once in a while ni. Sekarang ni bahasa dah jadi macam as long as the communication is there, the engagement is there, go ahead with it. Alright? Jangan pula mentang-mentang kau Kelantan, kau kerja Kelantan. Tak boleh tu, nak kerja luar. Berat lagu tu. Mentang-mentang orang Melayu tak boleh tu, nak kerja Arab-Arab bersih. Oh, putih bersih. Tak ada. Kebolehan multi-talent mesti ada. Okey, balik kepada Tuan Guru Aziz. Dia di atas dua kesedaran. Oh, ni bagai tinggal ni tuan-tuan. Jadi dia tidak hanya mempercayai Islam itu secara retorik. Okey, begitu tentang retorik. Ramai orang ke pemimpin-pemimpin politik dalam berbagai belahan bercakap dalam retorik yang menarik. Pada akhirnya tidak akan komitmen yang penting. Cakap tentang berbangun subuh tak anu katakanlah. Kita memang menyentuh siapa, bagaimana. Subuh tak semayang, tak cakap banyak amat. Ini retorik yang sudah faham. Jadi kalau saya akan tak boleh duduk di situ. Kalau dalam konteks ini Aziz, dia tak boleh duduk di situ. Pukul 5 dia bangun dah bah mandi. Dia exercise. Biasa dia 10 tahun aku dengan dia. Pukul 10, pukul 5 tu saya dapat. Pukul 4:03 tu saya tak tahu, tapi pukul 5 kalau kita duduk di rumah Seri Kelantan tu, dia dah baring dah. Pukul 5 tu dia duduk baring. Baring tu berbaris lah. Dia berbaris.
march around the house. Kadang-kadang dia kakak-kakak. Exercise. Tu. Ya saya pun tahu dia mana doktor. Itu satu karakter dia. Exercise. Dia kata makan nasi, lepas makan nasi, habis tidur nak tidur pokok. 100 langkah dia bergerak. Mana kesedaran exercise tu ada pada dia. Ini makan sepuluh ular. Sepuluh ular besar. Ular kan kau dah dimakan ular besar. Lepas tu dia tidur. Itu yang jakit tu. Dia pernah tegur adun yang ikut nampak macam buncit. Dia kata tak rasa macam buncit ni ke dia. Dia marah. Nasib baik saya tak gemuk. Dia kata nampak sebab gemuk si Wahyu Indra ni apa kau tu main dia tekuk-tekuk. Dia tegur sikit-sikit je nak cakapnya. Diet dah sikit. Makan sebentar kau start kat orang bagi makan air sirap, kau dia kau. Dia lekat ni. Jangan. Pasal tu jaga wadi. Mana satu nabi yang gemuk berdempur, Nabi Isa, walaupun bukan gambar dia, tapi lihat bagaimana Yahuza, bukan dia tu, tapi orang yang sangat mirip, lalu dianggap sebagai Isa lah itu. Maka kalau itulah Isa, body dia lebih kurang begitu. Tapi kadang-kadang benda ni payah nak ubah. Poinnya ialah jangan sampai makan mentang-mentang selera. Pasal orang yang dibicarakan itu makan nasi. Sekejap lagi kita masuklah bapak detail Udah lagi sangat ini kita santai ni. Saya tak nak terlalu bersifat akademik. Akhir sekali delivery ni betul tak? Itu aku sudah dah lah. Habis dah lah kita malam ni. Kita nak pergi jauh ni kau tahu. Jadi kita kita gurau-gurau. Di samping itu poin mesti betul. Tu guru tak mahu retorik saya dah cakap tadi. Agaknya ada dalam Islam tu macam-macam lagi. Tentang how to go about. Dia masuk politik ni sebab dia percaya dengan kuasa yang ada, dia boleh mengubah sesuatu. Perubahan yang akan diatur lebih besar kesan dan impaknya. Dia pernah beritahu kepada saya, mungkin kepada ramai juga orang terdengar. Sekali lagi saya repeat, dia dah beritahu. Dia kata kalau saya menjadi guru agama di sekolah agama ataupun sekadar menjadi guru, menjadi berkuliah di masjid surau turun naik, yang saya dapat mampu tekankan ialah haramnya, buruknya haram ataupun buruknya judi. Ayatnya ini. Tapi apabila kuasa kita miliki, bagaimana hari pertama tak sampai 3 bulan saya keluarkan ruling bahawa agak tak boleh dijual di sini. Hanya premis-premis tertentu saja yang dilesenkan. Kau nak makan, minum di sini. Kau tak boleh minum dalam kata-kata premis yang tak dilesenkan. Judi tak diberikan langsung. Kita ambil dua tu benda. Tidakkah itu kaitan dengan kuasa? Therefore, dengan kuasa yang dikuasai, kita dapat laksanakan syariat, ditegakkan hukum Allah berasaskan kuasa. Lalu, kuasa menjadi instrumen. Bukan kita nak kuasa kerana nak nikmati kuasa dan tak kabaimah dan enjoy pada kuasa itu. Tapi kita gunakan kuasa sebagai instrumen, alat untuk Mekah, lembu Mekah untuk ikut beban tanggungjawab meraihkan Islam, melaksanakan Islam dari kuasa itu. Apa tu? Dalam sistem politik sekular, pokok nasionalis yang menguasai berbagai negeri dan negara, baik negeri kita, negeri orang. Saya tak cakap Malaysia ni, negara kita, negara orang. Pokok nasionalis yang kuasai Malaysia ataupun negara lain, dia tahu tu
percaturan bagaimana PRU yang itu, bagaimana how to manipulate the game, akhir sekali kekal kuasa. Bukankah kuasa untuk meraihkan kuasa, akhir sekali kuasa untuk memartabatkan hukum Allah di muka bumi, bukan itu. Lebih kepada yang kita lihat hari ini lah. Tuan-tuan pun tahu kan, A lawan B, B lawan C, ambil report duit banyak-banyak pula tu. La ilaha illallah. Saya tak cerita pun dalam TV, dalam video, dalam media baru semua dah jelas benda ni. Kita balik tu tak nak pergi situ tu. Jangan kau nak tuju itu memang tidak deviated by those. Kita tajuk kita ni Aziz ni. Tapi dia melihat bagaimana kuasa ni boleh menegakkan makruf dan menentang kemungkaran. Beragenda bagaimana dengan kuasa itu dia boleh menegakkan makruf. Dan tak ada bulan semayang misalnya. Ada bulan semayang. Bulan semayang, hak ujung kritik bulan semayang, orang tak main semayang. Tidaklah engkau, dia orang buat kempen sebulan bulan semayang, bukan bermakna bulan tu dia semayang. Masa itulah orang bercakap semangat-semangat semayang, kelebihan semayang, dikupas kita semayang secara yang lebih elaborate, secara in-depth, secara eksklusif dan inklusif. Oh, tajuk itu yang kita. Jadi kuasa dah tu. Dengan makruf itu juga kita galakkan orang pakai tudung misalnya. Itu kuasa. Siapa-siapa yang buka premis, baik kedai kecil, kedai besar, restoran ke apa ke, pekerja awak mesti pakai ni. Tak pakai, ditegur, esok dia dakwa je orang tu. Dakwa tu kuasa kan. Itu berlaku sepanjang 23 tahun, sekarang masuk 25 tahun dah. Dilaksanakan benda tu. Dan cukup waktu Zuhur, Asar, Maghrib 15 minit nampak orang berniaga lagi, dia kata ngorek nak masuk dah weh 10 minit lagi, bobel dulu, lipat dulu, tebak kain dulu, orang nak maya dah, bobel sikit lagi orang bel. Nganya ni pakat doya ni. Yang bunyi ni bunyi. Tak percaya pergi lu makan cahaya. Dia sekali lagi soal kuasa. Kuasa diketengahkan untuk diabdikan kuasa itu bagi tujuan yang muka. Zaman Tuan Guru ni Abdul Aziz inilah. Dengan kuasa itu juga apa saja duit yang disimpan melibatkan riba, diarahkan supaya dipindah daripada akaun kepada akaun bank Islam. Ini masyhur, semua tahu. Dan begitulah berbelas-belas bahkan berpuluh-puluh dinsman pernah menyenarakan 100 perubahan-perubahan yang sangat Islamik dibawa oleh Tuan Guru Abdul Aziz dalam satu buku yang lain. I don't have to waste time on that, right? Cukup saya bagi tahu tentang bagaimana kuasa dengan implikasi. Siapa yang buat? Ni Abdul Aziz yang masyhur ni orang ni. Ni orang ni. Kau tak kenal ni. Ni orang ni mana? Tak kenal pun, orang ni. Kita pergi lagi. Dia mesti tunjuk contoh yang terbaik, menjadi dia terselah. He talks and walks the talk. He talks and walk his talks. Ini aku nak tulis ni. Tapi apa boleh walk talk. He talks, dia bercakap. And he walk his talks. Dan dia ayolah lah cakap. Dia mana orang putih lah. And he walk his thoughts. Kalau dia kecek tu, dia melaksana. Dia cuba supaya melaksana. Itu dia. Tapi dia tak kerti lah kecek style sebab he talk, his walk, apa-apa. Dia tak kerti. Akulah bandar-bandar itu. Itu dah tugas usaha politik. Bagaimana kita buat rapping. Bagaimana kita buat pembungkusan yang baik kepada package ni. Harga mahal ni. Kau tak pandai buat packaging dan membuat pembungkusan, murah jadi dia. Di situlah David ni buat kerja ni. Usaha yang baik, bukan usaha yang nak menunjukkan diri dia best.
saya tak pernah mau bertanding dan saya tidak bertanding. Tugas saya ialah to serve this holy man and put him. Dan saya biar hancur lebur diri. Tak lama aku nak serve. Ni duk sibuk kita belum nak bertanding. Satu hal juga, saya cakap saya pukul diri saya. Orang lain ikut tak. Selagi saya serve orang ni, saya tidak akan bertanding. Saya cakap diri saya pernah di offer lah satu kursi, satu ketika depan. Dia kata mau dia kata hati-hati. Saya kata diri, saya kena elak. Saya kata sebenarnya kursi di kantor tak ada perempuan sama. Saya boleh. Lalu saya kata eloknya perempuan. Lalu salah seorang daripada perempuan-perempuan yang ada dalam kursi tu, awak tahu dah di Kelantan tu, tak mahu saya sebut. Saya nama kalau, iya tak ya, lepaslah aku. Because saya dah aku tu serve. Dan nak serve orang ni dengan segala material yang ada pada dia, syarat dan pemikiran. Saya tak fikir, tak ada cara lain melainkan aku bukukan dia. Bukan dia, pemikiran dia. Itulah dia kata amo tak berhenti. Quote unquote, amo tak berhenti. Dia tahu tulis faham sapu. Tulis amo sapu marabah. Pagi gelap pintu nak sujud. Itu ayat dia tu cik adik, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat dia. Dia kata dia ayat tu, itu orangnya. Dia kata tulis kat sapu. Tulis sapu. Apa? Gedap. Tak sudah juga siapa kira. Nak jadi bukan kemana. Lalulah inilah kata tunggu. Apa nak cakap ya saya tulis. Terus tulis. Daripada situlah saya mulai menulis. Sebenarnya kecenderungan menulis ni ada waktu saya menjadi presiden. Di mana presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya, Universiti kamu lah tu. Universiti aku lah juga tu. I was once president. Di mana presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya. Kadang-kadang kejadian Allah Ta'ala ni dia nak prepare kita ni jauh. Rupanya jauh di sana tahun 1998 saya akan ditakdirkan serve. I need to serve this man. Lalu dicelupnya saya dalam ujian demi ujian supaya saya benar-benar lengkap. Maka ujian ini di tahun 77, 78 saya masuk student junior, masuk dalam rumah. Tak tahu yang saya pada akhir Tuhan dah tentu dan Lauh Mahfuz tu saya akan jadi sibuk politik dia tu. Nampak tu? Saya tak tahu. Rupanya Tuhan selam saya dalam laut Kulsum, laut apa ni? Laut halaman lah. Dari situ saya masuk BMUM. Masuk BMUM berlawan, dah tahu. Saya nama parti saya Barisan Mahasiswa, bukan Barisan juga tu. Lawan gabungan mana mahasiswa. Ni cerita sikit ya. Boleh Sorong kita ni. Gabungan mahasiswa ni dipimpin oleh anak Datuk Patinggi Abdul Rahman tu. Ketua Menteri Sarawak. Mau tak action dia. Aku anak orang kampung apalah dia. Dia cakap, Anwar, you don't try to dream to be funny untuk duduk di kursi Presiden BMUM lah. Yeah, you know who are you challenging? Kata, fine. Lalu saya bismillahirrahmanirrahim. Aku lawan punya lawan mama. Dia geram lah tu. Jadi saya lawan. Sudahnya saya dapat popular. Saya menang popular vote.
menang nombor 1 sekali. Dan ada kawan-kawan tanya, tak cakap bohong tu. Ini berita tahun 79 apa tak khabar. Pasal pasti dah balik semula. Orang nak bila sejarah. Jadi dalam akhbar saya dapat popular vote. Itu sama dulu. Ada juga kawan-kawan tanya, apa hal ni? Bagaimana you buat macam ni? Senang saja, saya nak suruh dapat dilihat relevan. Saya bercakap dalam nada yang lebih yang relevan, yang bersifat massa, isu-isu semasa yang bersifat massa. Tak boleh do my colloquial, do my parochial, do my very localized. Sebab itu saya tahu, saya fakulti sastra lah pada bumbungnya. Tapi saya pergi ke fakulti ekonomi, pergi ke fakulti undang-undang, fakulti sains, fakulti kejuruteraan, perubatan. Aku kuliah di sana. Dengan penuh confidence. Saya tahu kata saya bukan apa-apa di sini, but I believe that I have very strong point here to deliver. Please lend your ears for 5 minutes. Aku tahu aku kokak je, tapi kau orang doktor-doktor, fakulti besar, I don't care about all that. I am here seriously. I want to change. Boyak gitu. Akhir sekali, tengok data apa pasal. Sebab itu aku nak berjaga sekarang ni. Dia panggil, dia kata, mari nak kenal. Mana nak kenal orang ni macam mana? Saya pun pergi berjumpa dia. Dia kata kecil sangat orangnya. Sebab dia cakap, asalnya dia kata tak masuk boleh buat pimpinan BMI lah. Saya tak pakai BMI sebab saya dah Islam dalam elok dah. Ini budak-budak kita ni kadang-kadang tak berhenti strategi kan. Duduk kerumun di BMI. Tumpul tukar-tukar sikit kantor. Tukar buku. Kebetulan waktu itu di fakulti sastra tu, dia BMI duduk situ, PBMI, pintu ini, pintu itu. Memang dekatan. Belah sini satu bahasa Tamil, PBTUM. Dia kuliah F lah. Ada lagi kuliah F lah. Pasal itu. Jadi kita strategically meletak boleh caturkan. Jangan asyik-asyik. Tak apalah yang pakai kepiah. Tak ada apa-apa. Nanti keseluruh juga yang tak pakai kepiah. Yang pakai seluar tak ada apa-apa. Nanti keseluruh yang pakai kurta. Itu sanggah. Jangan lupa. Tak ada kemudian MSG. Just one year kodok. Jadi baru semua dah. Balik kita ke sini. Jadi saya menulislah. Contoh-contoh yang ada, misalnya, tuan-tuan, ini satu contoh. Tadi saya bagi belas ni bagi perempuan ni pula. Masih lelaki dia je. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Allah. Kau baca baik-baik. Tak pandai baca dia guna baik kelas tu. Dia menulis macam dia nak hantar surat kepada beralung. Nanti satu contoh. Usia dia 10 tahun ada tu. Ada tarikh tu kan? Itu contoh-contoh. Jadi kita kembali kepada dah saya lepaskan tu. Dan dua-dua tengok mari sini balik Kita balik samping kita tu. He walk his talk. Kita duduk di situ tadi kan. He walk his talk ini. Dia apa yang dia sebut, dia nak tengok benda itu berlaku. Dia bercakap tentang duha.
dia setiap kali masuk office, dia tidak akan duduk melainkan dia sembahyang duha. Dan begitulah hari-hari ini. Dan saya secara kepimpinan Melita Ladan, saya akan berbuat begitu juga. Dengan sebab faham tentang duha yang ada kaitan dengan rezeki. Lepas tu dia selalu doa. Saya ni nakal-nakal juga. Saya tanya dia doa apa tu? Doa lah dia kata. Kok buat putusan nanti. Putusan saya tak tu akhir sekali. Tak benar. Menzalimi orang di bawah ni. Tu dah kerja dah lah. Kalau itulah sikap, dan itulah sikap majoriti pemimpin kita, selamat tanah airku ini. Nah, masalahnya doa lain, buat lain, entah doa ke tidak tak tahu. Tapi Tuhan ni Aziz, dia doa dan dia minta sungguh-sungguh. Saya dah bertanya tadi dia cakap. Maka he walk his talk. Masih poin itu, dia tengok saya pegang tali bolpen, saya pun boleh. Saya tulis, saya kiri sebenarnya. Saya kiri. Tak apalah kiri itu. Dia kata apa tulis. Apa tulis tegak gitu. Saya kata, kenapa tulis tegak bolpen itu? Cakap bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Kata, apa tak ada lah. Dia kata, dok dah. Kalau tulis sengeng sikit, tak buat kurang sikit tu. Jimat cermat. Poinnya jimat cermat. La ilaha illallah, sampai ke situ. Saya tak tahu dia kok dia buat tu. Saya tak tahu. Tapi dia tegur tu saya. Tiap kali buka lampu masuk tanda, masuk tutup. Suka sangat amalan tutup lampu, keluar masuk. Guna apa yang nak guna, tak guna tutup. Walk his talk ya. Kita duduk atas poin itu lagi. Walk his talk ini juga duduk di sekitar pakaian. Okey, pakaian ni dia suka pakai baju Melayu. Tapi baju Melayu dia kata tak bakal lembut sangat. Kata bangsa dia tak lembut jadi mengatur kita tidur dia malah. Dia kata kalau pakai baju lembut mudah mengantuk kita malas macam mana nak jadi. Kata so dia pakai baju-baju yang agak keras, agak kain cotton 39, 35, tetron 65, apa tu cotton tetron banyak kan lain tu kenapa tak pakai banyak-banyak sangat baju kain songket. Dia suka pakai kain walk his talk juga bermakna dia tak pakai kain songket sebab dia kata dia takut luka hati orang kampung. Orang kampung kan nak tengok nak pakai baju, nak beli kain songket tak ada duit, maka dia takut luka hati orang kampung. Orang kampung tengok luka hati nak beli tak boleh. Padahal dia boleh mampu pun. Tengok dia bersendiwara ke tidak, saya tak nak cakap. Inilah orangnya. Itu semua. Lagi poin dia walk his talk ya. Kasut dia ni, ada kasut dia ni dibubung. Kalau longgar sangat, dia ambil kertas sokobah, kertas khabar tu, dilipat-lipatnya, dia masuk dalam tu. Situ buah nisah. Pakai ke depan tu dibubung. Dia bumpang supaya kemang. Jadi kalau dalam mesyuarat apa-apa di Liga 10 tu, saya pun aturlah kasut dia tu. Memang kasut dia ada kertas apa lah. He walk his talk. Poin saya tu situ tu, tak lain tajuk je ya. Simple tapi gitu. Ada ketika siapa tak baru beli kasut belly ke dia. Kasut belly yang lembut dia pakai sekejap. He walk his talk juga. Ialah dia tengok saya tak pakai jam. Saya ni ada pakai jam juga. Tapi selalu dia lemak saya tak terlupa, tertinggal banyak kali, hilang saya tak lalu tak pakai.
Dia pula tengok, dia kata apa nampak kosong tangan. Dia kata kosong, maknanya kosong di tangan, tak ada perhiasan. Saya cakap, tak betul. Dia kata gini lah, ambil jam lah. Dia pun bagi 1 jam dia. Kan ada saya masuk dalam disco, tak apa pula hari ni. Dia bagi jam. Lepas tu dia kata tunggu nak pakai apa? Dia tak apa, abang beli pulak lah. Pakai apa? Lepas dia beli jam yang sama, kasih auto juga. Jadi mahu tak terharu aku. Terharu. Jadi apa lagi? Walk is talk sangat. Dia tak tahu sendiwara tak tidak. Saya tak nak jawab. Tapi bagaimana konsistennya orang ini? Orangnya bila kita baca rentetan dia tu, maka dalam segenap interval it repeats the same thing. Maka that is him. Itu sebahagian karakter dia. Pernah makan nasi, dia suruh makan nasi. Kadang-kadang banyak sangat nasi dia. Sokong banyak kali minta supaya kita share lah. Main tiap-tiap pukul 12.30 sebelum suruh dia makan. Jadi hari-hari nak main lagu ni lagu mana? Dia suruh makan sekali dengan dia. Kata tak apa. Dia tak apa. Kita tahu kita dengan segala kekurangan tak payahlah. Dia berkawan mahu dia. Kata tak betul. Untuk cakap-cakap saya nak cantik idea ni, nak buat benda ni. Kadang-kadang dia cakap, kadang-kadang dia suruh makan. Jadi itu pun sebahagian daripada karakter dia. Tapi dia tidak, maka dia taklah kongsi dengan banyak orang juga benda-benda begitu tu. Tapi kita pun kait sikit-sikit lah. Nasi tu takkan ayam dia. Lebih pada amor tadi. Jadi pada ambil sikit-sikit. Walk is talk. Poin kita lagi, walk is talk juga termasuklah soal semayang maju. Ya, barangkali kita datang, kita banyak contoh-contoh. Kita pergi next pula. Sedikit profil tentang saya. Saya ni, saya dah cakap tadi, saya sambung sedikit lagi. How I came about. Saya memang daripada sekolah, primary school, secondary school, English school. Sebagian tuan-tuan yang ada ni, dah takkan sekolah harap semua, SUP macam-macam. Tapi macam-macam. Tapi ada juga saya berhadapan duduk dekat dengan pondok. Dengan pondok itulah saya ada terbiasa-biasa dengan agama. Itu secara informal. Tapi secara rasmi saya belajar sekolah Inggeris, masuk Universiti Melayu dan Azhar, buat pula pengajian Southeast Asian Studies program, macam-macam international relation ni. Lepas tu saya 20 masuk PTD, 20 tahun dalam perkhidmatan takbir dan diplomatik. Secara ringkas pun nak kerja unit pelajar ekonomi negeri Pahang, lepas tu jadi pejabat kemajuan negeri Pahang, SDO's office, pergi menjadi DO kanan Cameron Highlands. Lepas tu pergi jadi pegawai kanan Kementerian Keuangan di bahagian bajet. Buat bajet 5 tahun, jalan duta tu. Bajet processes, tahu sangat tu. Bukan tak reti. Surplus bajet. Semua. Jadi akhirnya tak tahu yang Allah Ta'ala sediakan kita rupa-rupa nak. Akhir sekali saya nak khidmat di situ. Bagaimana insiden saya nak masuk di situ? Satu ketika waktu saya berlaku pilihan raya ke-11, balik dalam 3-4 bulan, saya buat kerja tolong-tolong pusat kajian strategik di Kelantan tu. Lepas tu pilihan raya berlaku. Lepas tu politik waktu tu Husan Musa yang ada sekarang. Yang masyhur ke tak masyhur saya tak tahu lah. Orang ni dia menang, apabila dia menang kursi itu kosong untuk rupa perlu diisi siapa. Tu tengok Allah punya kerja. Saya nak cakap kelebihan
takdir Allah mengatasi segala-galanya. Saya dah buat kerja di Kuala Lumpur, tak pasal-pasal. Saya boleh resign, dan dengan resign itu saya boleh join mana-mana firma apa-apalah di Kuala Lumpur ke, di Ipoh ke, di Johor Bahru. Tak, saya tak terlupa lah dengan orang ni. Poinnya ialah kerja Allah Ta'ala. Dah, kerja Allah. Tapi sekarang sampai adalah sebut saya juga. Di samping itu orang lain pun sebut XYZ, DFG, HY. Saya pun disebut antara baik. Kita ringkas di situ. Saya berada di situ. Peristiwa itu berlaku apabila satu pagi saya buka satu pintu besar di kota Darul Naim. Saya nak buka, dia nak buka, saya nak buka, dia tengok saya. Dia kata, mari duduk pejabat sebentar. Saya kata, beratkan habis kan. Saya nak buka itu, dia nak tarik. Dia kata satu kebetulan tu. Kebetulan suku tu je 20 awal. Dia kata, mari itu. Panggil jumpa sekali, jumpa. Tengok tak apa. Tengok kot jendela, tengok. Tu semayang mana? Bang Habib salah semayang pula. Kita belum masuk ni. Patut Habib lah, dia pun salah. Saya pun masuk, duduk. Dia kata, gini, dia kata, hamba selesai dengan langit. Hamba mai duduk sini lah. Hamba selesai dengan langit. Dia kecek kerata tu. Hamba selesai dengan langit. Dia selesai lah. Jadi tak ada apa lah mana kata bonus mula. Dia kata tak ada selesai. Dia kata lantar mami duduk sini lah. Usaha politik. Dia kata tak erti politik ni apa ni. Tak erti politik boleh belajar. Dia camping gitu. Kamu kata hamba tak erti politik. Dia kata tak apa, politik boleh belajar. Asal hamba tengok model. Maknanya orang ni dia tilik ni. Dia ada buah tilik dalam mangkuk. Selesai. Boleh. Dia tanya dah langit ni. Langit pun milik langit. Bagaimana dia tanya tak reti lah saya. Dah. Pagi ni kamu dah biasa boleh main. Super lah sekali. Tu silap dia mari. Kau yang tak reti politik, dia kata politik boleh belajar. Saya ngaji lain, bidang saya lain. Tak apa. Sekarang kita masuk chapter seterusnya ya. Jam di studio pun apa ni? Lintah tu. Jam patut kena ada di situ. Buat awal lagi 21. Pukul 21. Pukul 9.43 ya. Okey, baik pukul 10 kita berhenti untuk Q&A kan. Okey, we have another 20 minutes ya. Saya masih ingat bagaimana beliau mengaji. Apa pengalaman yang dapat saya kutip daripadanya. Satu jimat saya dah sebut. Pakaian kain lembut dah sebut. Menulis nak buat. Berjenaka. Seorang yang berjenaka orang. Tidak kata mentang-mentang alim ulama sombong. Tak tahu. Tak ada mana dia. Akan nasi tak marah. Bisa kata dia cakap pada saya. Dia kata ada satu orang buta di Mempok, di Mirak mana lah. Dia buta, jadi asalnya dia cakap nak makan ke apa. Ni makan, ni satu kir, satu jenis makanan orang Arab kir. Kau ni nasi lemak. Dia kata makan. Dia sendiri ni bukan ni, kita betul ni. Di rumah sendiri Kelantan. Dia suruh saya pun ambil kek ni lah. Saja jenis susu, campur madu, campur apa ni. Dia kata, Pak, aku tak ambil nasi lemak. Kata nasi lemak, aku makan seumur tu. Saya dah makan selalu nasi lemak itu cakap bahasa Melayu, bahasa buku lah. Saya dah makan kek lah. Kek biasa sedap, tahu. Kata tak tahu dah, sedap tak tahu. Kawan-kawan saya tahu. Kawan-kawan saya boleh tahu. Kalau ni saya tahu tu, cik lemak ni. Dia pun ketawa. Dia kata nak dengar cerita. Ni kelakar dia.
Dia kata cerita satu orang buta, kisah kir ini juga. Dia kata lah anak dia makan apa? Dia tanya anak dia. Dia kata makan kir. Kir tu sedap. Sedap. Oh, ya. Dia kata oh, sedap apa? Dia lagu mana? Warna kan warna putih. Warna putih. Putih lagu mana? Dia putih. Dia kata putih macam burung. Burung katalah burung bangau lah. Satu jenis burung. Orang buta ni tuk dia ya. Burung bangau lah burung. Burung bangau ni macam gitu lah. Gitu tu lah burung mana? Dia buta lah. Lalu dia pun ambil tangan dia pergi rasa raba raba. Oh lagu ni burung mana? Dia kata lagu tu K sedap skor burung mana? Oh. Jadi itulah kisahnya. Nakal dia ni. Dia cakap-cakap ni pun dia tak sudahkan selalu. Ada tempat-tempat cakap orang tua ni dia tak sudahkan. Dia leave it hang. Dia hang tu yang suspend tu. Dan itulah joke-nya. Dan memerlukan orang yang cultured juga untuk memahami joke dia ni. Dah. Kalau kita kata gila, buatlah sudah. Kita kata buat sudah lagu mana? Dia kata tak ke aman atas sampai ke dapur, aman atas kat tangga lah. Saya hantar awak sampai di tangga, takkan saya nak hantar awak sampai ke dapur. Dah. So poinnya dia kata kalau kita cakap sudahlah, ini okey dah ni, sudah finish lah. Manakala kita nak finish lagu mana? Itu si usaha yang tak cermat. Kalau finish dah, you finish it yourself lah. Tapi tu tanya lagi, dia kata takkan nak hantar awak sampai ke dapur. Saya dah hantar awak sampai ke tangga, naik je lah. Tengok tu, sangat filosofikal orangnya. Sangat filosofikal orangnya. Itu yang menjadikan aku menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan tikaman madah. Ini satu madah. Madah is wise man sayings. Saya buat 8 tahun buku ini. Belum ini tikaman madah 1, ini tikaman madah 2. Semua ini hasil daripada pemerhatian saya tentang cakap-cakap dia yang filosofikal itulah. Tapi bukan bermakna saya ambil dia. Hasil daripada saya gaul sekali. Balik kita kepada kita dalam 15 minit nak ending tadi. Ada juga beliau suka memberi hadiah walk the talk tadi juga, jam, pen, kopiah, briefcase kepada saya. Jam saya dah cakap, kopiah warna merah dia bagi. Waktu dia bagikan saya, waktu bagi kopiah warna merah itu, dia berada di Mekah. Dan dia telefon, dia kata biar duduk di pejabat dia tu, duduk sakut atas muka tu, wih kat luar deh. Dia banyak satu orang. Kawan tu pergi jolok ambil kopiah merah. Pergi ke bilik saya, dia tunggu pesan semua. Dia duduk di Mekah. Ada lagi kopiah tu. Tengok. Lalu dia pun balik Mekah. Saya pakai kopiah merah tu. Seorang exco yang tak berapa nak cermat. Seorang exco tak berapa nak cermat. Bahasa dia agak pandai-pandai, laju dan nak sinis. tak akan pakai kopiah merah tu. Saya kata Entang-entang buat exco gaji belum 15,000, 20,000. Kau tak boleh redik aku macam itu, Mama. Engkau datuk sekalipun, engkau tahu tak? Yang tu saya tak cakap lah. Tak, saya kata ini kopiah tunggu suruh pakar dia pesan daripada Mekah, dia suruh apa pakar. Tak ada apa. Sorry, forget it. Manusia kan? Manusia kadang-kadang you judge based on something that is moralnya hati-hati. Hati-hati. Pasal saya bersama tu banyak saya belajar benda-benda yang don't simply judge orang dasar pada sekali tengok karakter atas bawah. Ini tak main Zoro ni. Zoro dia dengan Tuhan dah. Ni macam
Pio Mego ni Pio. Kebetulan saya dekat nama dia ambil bijak. Takut tuan-tuan cakap jom ini banyak lo yang buruk dan la ilaha illallah. I keep on telling you daripada awal kan saya pakai tak satu pun bohong. Mungkin 1% lah itu pun culur-culur by slip of tongue. 99% are truth and mere truth, nothing else but truth. Tuan-tuan dan puan-puan, takut saya terlupa banyak benda yang saya bawa. Ini dah menjadi sisi politik ni sebenarnya. Ini saya menjadi translator ataupun nak kata moderator di mana 14 orang duta-duta EU mari untuk tinjau dan kenali dan berlakulah dialog intelektual antara 14 duta-duta EU European Union dan aku pula jadi tengah-tengah. Kau tengok kalau bohong lah gambar. Itu sempat saya takutnya dalam minit RM2 je dalam minit hilang. Jadi merakamkan tubuh ni Aziz selaku itulah orang panggil perkongsian bintang. Yang mengaji Inggeris ni pun jangan mentang-mentang kuat-kuat agama dalam kau tak drop benda. Ada kelebihan dia, ada keistimewaan dia besok. Supaya macam tadi lah. Saya dah kata paksa. Begitu juga di depan Norodom Ranari di istana di Phnom Penh. Tunggu sini putra raja. Bukan Norodom Sihanouk ya, adiknya. Di istana dia tu cakap gini, kita duduk tengok cakap akhir sekali dia cakap, dia puji saya pula dah Norodom kata dia tu dia kata apa aku tak terjemah kata tu dia puji aku, dia puji lagu mana sudah kata dia puji apa ya. Kata dia kata tu untung boleh orang pandang dirimu. You are blessed by having someone who is very bla bla bla. Dia goyang. Lalu dia sok sangat saya. Oh, apa itu? Jadi cabaran kepada sistem politik ni bukan hanya politik saja, tuan-tuan. Kadang-kadang dia menjadi moderator setiap kali mari international press conference, press house maknanya badan-badan dunia bersifat ABC News katakanlah, BBC News nak betul kita berada di situ. Jadi dengan begitu lah sangat penting kalau tuan-tuan mempunyai sifat yang multi talent. Ini pun insya-Allah sangat penting nak kita bercakap tentang 2080 besok 2050 besok. Ini tuan-tuan nak jadi pemimpin dunia pada saya lah lagi 30 years from now. Say it to you that you are going to be a leader in 30 years time. Keep 30 years to yourself. Jangan kata aku nak jadi dah kahwin besok main goreng sayur dah kahwin boleh tu dah juga sudah nombor 1 2 3 4 pandu nombor sama dung come on jangan gitu. Itu kamu sungguh sangat masa jemaah ambil itu lelaki satu hal ke saya lama hidup tapi saya tak henti contribute dalam capacity dalam keupayaan kita sendiri kan. Dengan itu tubuh menjadi seorang yang diminati oleh kawan lawan. Tengoklah. Dan untuk koordinat peminat dia ni satu hal juga. Orang muda dia lihat tubuh sebagai ikon. Dah. Orang tua-tua orang kampung pun syukurlah untuk guru. Sebab tubuh ni match. Baik chemistry dia ni memenuhi banyak expectation moga. Orang muda dia dapat. Orang perempuan, orang tua, kampung, orang duduk rumah teres
Orang duduk di kebun sayur jauh di pedalaman. No, jauh. Maka kalau kita katakanlah boleh bancuh personality yang begini dan lahirkan sebanyak mungkin, alangkah baik. Nampak tu? Sebab tu dia orang perempuan pun minat. Saya pun tak reti nak cakap, tapi ada lah kadang-kadang saya handle benda-benda yang personal. Mau tengok? Kalau kita tengok, kadang-kadang tuan-tuan begini, saya didesak oleh ramai untuk kadang-kadang saya bagi pasir ni pula. Jangan baca kuat. Cuba next page. Kena taat saya punya arahan. Next page. Next page. Next page. Next page. Next page. Banyak tahu. Atas itu dia apa SUP ya, arahan tu sosial politik. Sosial handle. Dah. Tulisan orang perempuan. Nakal. Tapi terpaksa kita handle secara sulit dan secara psikologi. Dan ada secara sulit pun. Secara satu, ketua secara sulit. Apa pula secara politik ni? Cakap soal multi talent. Poin saya perlu bersifat berkebolehan dalam banyak bidang supaya nantinya kamu boleh contribute kepada kebangkitan Islam, kebangunan Islam dengan keadaan yang lebih efektif. Ni tak tahu, gua tak tahu, I tak reti. Komputer, laptop, I tak tahu mana. Kau tu jari, I tak biasa. Dia tak biasa, buat saja ni. Dia tak takut ni mana tu, I tak reti dengan tu. Nak jual lagu mana, mama. Barat gitu lah. Tapi lagi kepada. Jadi akhir sekali saya, ini satu lagi, kadang-kadang terlanjur dia menulis-nulis. Dalam buku-buku diary pun, tengok arahan dia. Dalam buku diary saya tu, boleh. Yang rekor arahan dia. Kalau tak tulis dalam buku diary, bahkan hilang. Kebetulan satu dua. Dia seorang yang casual. Ada setengah-setengah dia tulis gitu je. Dia style aja lah. Saya akan ketah. So apa Gino pun arahan dah tu. Simple orangnya. Tapi saya tak boleh kerana ke bagi dia pakai balik. Kenapa kan? Beberapa benda yang dia tulis, catat. Dan fikrah dia, saya tak tahu bagaimana dia address dalam satu perhimpunan agung parti yang sebelah lagi. Setiap kali maka dia letak tajuk dia tawari keracunan. Betul tak ya? Dalam kawan tu bersidang 5 hari 5 malam. Pada dia kawan ni sudah pun memberi keracunan, menimbulkan keracunan dalam fikrah. Lalu dia tawarinya. Dia apa nama? Tawarinya. Neutralize. Dia buat keluar neutralization. How to neutralize? Bumbang kawan tu 7 hari, 5 hari. Ni kawan ni ada satu perkembangan lain di tanah air kita ni sekarang kan. Apa sikap orang yang memimpin sekarang? Mau ke tak dia neutralize? Tak jawab pun. Udah
Faham ke? Boleh faham ya. Saya sedang cakap intelektual ni. Tapi Tok Guru ni Aziz, point kita tajuk dengan tajuk. Tok Guru ni Aziz, setiap kali orang bersidang, orang yang satu lagi bersidang, maka dia akan teliti apa yang Guru cakap dan dia akan jawab terus. Lalu saya pun bukukan pemikiran-pemikiran beliau. Pendirian ni Abdul Aziz. Sekarang ni pihak Ilham Center sedang terbitkan semula fikrah dia yang sangat jelas. Buku ni bernilai mahal. Jadi insyaAllah begitu juga buku-buku lain yang saya pernah buat mewakili pemikiran-pemikiran beliau pribadi ni Sa'di Abdul Aziz. Ini buku dia, fikrah dia sendiri yang saya ambil daripada bicara-bicara dia di medan ilmu, katakan saya make it palatable, usable, friendly kepada orang. Kalau tidak, live, unplugged di Abdul Aziz, satu buku lain berbeda. Ada satu buku yang saya buat unplugged satu, dia minta supaya saya filmkan. Sampai sekarang tak difilm-film. Satu lagi pemansi depan bidang sinematografi perlu ada. Nak filem tentu kena ada orang yang belajar sutradara. Nak belajar macam mana kita tak asyik haram. Haram. Sudahnya apabila tuntutan berlaku di mana perlu difilmkan buku ini, skrip buku itu ada. How to make it done into a movie. Satu rancangan. Adakah dengan itu saya bercakap benar? Mari kita tengok dalam banyak yang tu ada di filem dalam plastik tadi. Ada dalam tu. Dia kata sila jadikan filem. Sampai sekarang tak jadi. Kenapa? Sebab fahamlah. Dia pun tahu bahawa saya ni orang seni. Dan saya pernah nyanyikan lagu seni, lagu di hadapan dia 2-3 kali. Dia memainkan beberapa instrumen. Tak marah. Kalau benda itu haram qat'i, lalu dia akan angkat punggung dan terus pergi ke dewan. Bagaimana terbukanya dia itu dengan ilmu sebanyak itu, berbeza dengan kita kadang-kadang tak berapa banyak ilmu tapi bising lebih pada tim biskut. Mana tim biskut? Kalau biskut ada 3-4 keping, kau buat gitu, bising satu kampung no. Dia asalnya begitu. Bagaimana dia? Mari kita cuba hentikan di sini dan kita cuba take 5 dengan mengambil satu lagu yang saya cipta dan lirik yang saya cipta dan saya masukkan musiknya sendiri. Lalu I am a singer songwriter dalam satu wajah yang lain. I sing and I also produce songs, liriksnya, dan akhir sekali dibantu menjadi satu lagu puisi. Daripada album-album yang ada, saya dah ada banyak album tau. Kau orang tak tahu banyak perkara. Gurau-gurau je. Okey, fine. Kita sekejap lagi dan seminit lagi kita akan masuk. Secara sinopsis dengan lagu ini membicarakan tentang ni, kita nak genggan-genggan ni. Sekejap lagi Q&A, question and answer. Jadi lagu ini lagu puisi, bercakap soal asyik-asyik kematian ini berlaku pada orang. Satu ketika nanti kematian ini akan menjemput kita. Dan kita pada asalnya tak tahu yang dia tadi datang kepada kita. Akhir sekali, kematian itu sedang berjalan ke atas kita. Tak sedar langit runtuh. Aku dimandi, tak sedar aku disentuh lalu dimandi, tak sedar aku
dibawa ke tanah tepi. Dalam dandang tanpa nadi, jarum tak sempat menjahit sarung. Dalam dandang tanpa nadi, di dandan orang akhir kita dah ibu-ibu dandan. Jarum secepat itu dia berlaku sampai jarum nak siapkan kain sarung pun tak sempat. Aku bergegas di harum, dicelak budi jasa kita, dan di jasa kita dikenang. Aku dikagumi di album, kau dikagumi dalam album. Ini gambar Pak Su tadi. Pak Su waktu dia dikagumi lah. Dalam tulis huruf condong, oh di diamond. Kita break 5. Let's enjoy. Enjoy lah, mentang-mentang agama tak ada enjoy langsung. Jangan ada suara lah. YouTube terus. Ini dah ada YouTube terus. Sepatutnya tuan-tuan tenang ni. Ada lagi YouTube ni. Okey. Straight dengan full flash dalam YouTube sekarang. Kalau boleh matikan lampu sedikit, bila ada sentimen lah. Tak ada apa. Dia matikan lagi. Biasa. Jangan cross over lah. Now let's enjoy. Setiap hari bersiaran
kita main benda-benda yang kapodia. Kadang-kadang manusia dia ada soft part of human. Right? Jangan langsung tekas bodoh. Kadang-kadang dalam kita hadapi orang selembut itulah kita makan orang itu, dan dia akan call to you, dia will call back to you later. Tak semestinya semua harus mentang-mentang pemimpin harus tegas dan tunduk muka singa aja. Singa tak boleh ke dilambangkan melalui kambing. Sejinak kambing rupamu, tetapi sekeras singa hati. Benda-benda madah dah dulu. Ni tak erti langsung. Ada satu wajah saja pada engkau, iaitu garang segarang-garang. Itu satu benda yang sangat, that it touches, not even. Bahkan dengan saya dengar lagu tadi, tuan-tuan pun masuk. Sedih kita rasa. Mungkin kita rasa mati orang tu, bak kemenangan tu, bak saudara ni. Esok rupa-rupa dia akan kena ke kita je. Dan kita dah syok lagi. Rupanya benda tu jatuh, aku kena, aku gini. Tapi sekarang aku diusung. Aku dah tu. Diusung tu bawa, digali orang ni. Aku dah. Sudah dah. Itu persoalannya. Dan banyak lagi lagu-lagu puisi saya yang membawa makna-makna yang begitu pun. Tapi tak ada Q&A dah kita berang. Kalau nak main benda panjang cerita. Sekarang kita buka lah kepada Q&A, question and answer. Just do we need to have to mana tuan pengurusi majlis dah handle dia. Mana tadi tuan pengurusi handle mana yang terima kasih kepada Tuan Haji Bakri bin Harun atas ucapan syafaat tadi. Seterusnya kita akan membuka sesi soal jawab. Jika ada sebarang soalan yang ingin diadukan, maka boleh menggunakan kesempatan ini untuk bertanya terus kepada Tuan Haji Bakri. Jika ada apa-apa soalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya address sebagai Pak, saya tak panggil Tuan Haji. Cadangnya asalnya soalan yang hujung-hujung, tapi sebab siapa tanya ni, saya tanya soalan yang cukup berat sebenarnya bagi saya. Mungkin berat lagi pada yang nak menjawab berkenaan satu kita berbicara dan kita semua mengenang betapa indahnya perjuangan almarhum, tetapi melalui satu maklumat yang mungkin Pak boleh memberikan pandangan pada maklumat yang saya terima selaku studi politik dahulu, bahawa karier beliau almarhum sebagai Menteri Besar ditamatkan melalui konspirasi, bukan atas persetujuan dan keredaan beliau. Dan kemudian yang beliau memenuhi tuntutan konspirasi tersebut demi mengelakkan perpecahan yang lebih besar. Ini pandangan Pak.
Tengah orang ni kumpul 3 kan, saya jawab terus lah. Nanti kita lupa. Baiklah, kita handle one by one. Apa nama? Dia adalah khabar yang bertiup, tapi tak dapat dipastikan kebenarannya. Boleh saya cakap begitu juga. Saya pun tak mahu layan juga. Bagaimanapun, there's quite the truth to it. There's quite a truth to it, but I don't want to say that it is 100% true, because when it comes to conspiracy, tentu sekali konspirasi bersifat ruling, maka bacaan-bacaan terhadapnya adalah terjahan-terjahan, lebih berupa agak-agak gitu. Maka kita beating in the bush, we start making theory A, B, X, Y, and Z. Akhir sekali kita jadi bercelaru lagi bercelaru. Tapi waktu dia sehat-sehat dulu, waktu saya dulu ada lagi bersama dia, saya boleh recall, boleh saya cakap belah sangat kan? Saya cakap boleh kadang-kadang tempat yang sangat sensitif saya cakap belah sikit rasa it touches mine. Dia ada cakap pada saya nak berhenti lah. Dia kata, abang nak berhenti kan, cepat dia kata, tak boleh pasal orang duk nampak puja abang dah ni. Orang duk nampak puja abang dah ni. Orang duk nampaknya orang duk memuja dia dah. Dia pun tak mahu dah. Dia kata, ini dah jadi personal cult dah. Dia tak suka gitu. Rupanya atau orang yang dia nak benar lah, atau orang yang ni dia cari pun nak suruh orang puja dia dah. Itu kebanyakan kan, bukan semua, kebanyakan, rata-rata manusia mahukan populariti itu, bahkan itu yang dibutuhinya. Aku kan bisa itu cakap Indonesia, aku di sana Pak, saya di Surabaya. Kadang-kadang begitu, apabila saya memahami perlu tepat berbicara secara itu. Saya kadang-kadang beralih dari Indonesia, bahasa Indonesia lebih tepat gitu Pak. Jadi tubuh ni dia pernah tak mahu dirinya dipuja begitu. Kalau dia sebutkan begitu, saya kata kalau nak break pun dia itu mungkin yang 2008 gitu. Kata biar dulu, tapi tanganilah orang, tanganilah populariti itu dengan kaedah lah. Dia kata gerung orang dulu macam histeria gitu. Okey, bercakap tentang orang begitu. Pernah lalu dia kepada satu pasar orang panggil pasar Pobin ni di Kelantan. Tahu orang Kelantan? Agama orang Kelantan. Pasar Pobin ni di tengah-tengah Bandar Kota Baru. Dia satu lorong gitu je di pasar Bandar Kota Baru. Pasar Pobin ni di mana tu dia kata mari kita jalan-jalan lepas pada habis kuliah Jumaat tu. Mari kita jalan-jalan. Jalan ke mana pula? Dia jalan-jalan ke lorong-lorong jalan. Saya pun jalan. Orang Tino, orang perempuan dah, separuh homo. Dia tengok tu guru tak tahu nak buat. Dia ambil piti, dia ambil mana tak tahu lah. Dia tu ambil jalan ni kodok. Allah tak buat dia. Ambil tu. Buis 10 riyal pun 15 dia tahu kan. Buat apa pendek dia tu, apa pula dah pendek. Ambil bui-bui. Tu kita tengok orang sampai itu histeria poinnya. Apa orang tunduk dan orang banyak, sedangkan dia tak nak begitu. Tapi apa boleh buat? Sebab itu sampai orang tak berani nak canggah, nak bagi second opinion pada saya duk bagi. Saya lebih bertindak sebagai sparring partner. Saya menjawab soalan tadi tu, bukan kata Roy. Saya bertindak. Ada ketika yang saya kata, tak boleh kata tu, audit kata. Saya kata audit. Juru audit, laporan audit, dia panggil audit. Panggil audit gitu. Contoh, orang lain pun cakap, cakap tu ada seorang lagi serius. Saya kata, saya betul dulu. Dia tu kata tak apa.
apa? He's also learning. He open up himself to be criticized. Should he be? Kalau patut dia ditegur, pernah saya tegur kata-kata aku dia. Dia pun ada tanya, kadang-kadang tu apa bunyi super, tapi ejaan dia lain. Sebab apa? Lupa saya. Tapi kadang-kadang kan kita bercakap dekat-dekat super je mungkin how are you? Kalau orang putih how are you? How are you? Don't. How are you? How are you? Fine. Yeah. I mean, you don't think I'm not against it. I'm not against it. I'm not against it. No. Kalau kecil betul-betul, I am not against it. Baiklah, secara logatnya, I'm not against it. I don't mind. It's okay, right? Kabur kecil aku ni, matilah aku ni. Mati tak mati pun, these are the world now is changing. Maka tunggu sedang hidup dalam suasana itu. Sebab itu saya selalu itu. Dan apapun populariti, balik kepada kalau cuba nak layan selera Nick tadi cakap, boleh juga lah. Ada orang yang beragenda, ada orang yang melihat selagi orang ni ada tak dah. Lalu diatur lah beberapa kaedah tertentu. Tapi kalau pergi pula kepada tak jatuh satu daun keking, melainkan Allah Ta'ala dah tentukan dia belum mahfuz lagi, maka kita duduk di situ tak jadi isu kan. Maka itu pun bahkan secara ekstrim ya, ada juga respon daripada kalangan keluarga dalaman yang macam resistant, tak boleh terima dan cuba untuk boleh nampak kan ya, saya tak nak sudahkan ayat itu. Sebab tu lebih saya layan soalan ini lebih bukan jadinya sebagaimana yang diterjah oleh orang yang bertanya tadi. Hopefully I've answered the question, if not fully, half of it, right? Okay, thank you. Tanya lah, nak tanya apa pun, saya tak cakap saya dewa dan boleh menyelesaikan semua perkara. That's 4 months. Proof to the whole that there are plenty of democratic space here. That's real. Itu putih duduk. Okey, jadi kita mungkin akan buka lagi satu lagi soalan. Assalamualaikum. Kedua soalan yang saya nak tanyakan kepada Tuan Haji. Pertamanya ialah kalau lihat background pendidikan guru sendiri agak tradisional konservatif, khususnya sekolah pondok dan juga negara yang lebih dekat dengan sebagainya. Apa